Okey, kita sambung lagi ya. Menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui formula matematik melibatkan linear kuadratik eksponen dan mengkomunikasikan proses formula matematik yang dilaksanakan. Okey, untuk silibus awak, dia ada 3 yang model, iaitu linear, model linear lurus, kuadratik, okey, senyum masam, dan eksponen macam ni. Okey, eksponen macam salingan tu lah, 1/x. Okey, eksponen. Okey, ada 3 bentuk. Okey, kalau awak tengok COVID kita ni ada bentuk apa? Linear ke, kuadratik ke, makin naik turun ataupun eksponen. Macam tu lah. Okey, tengok model linear, situasi yang boleh diwakili oleh suatu fungsi linear. Ia boleh ditentukan secara graf atau penulisan persamaan. Kuadratik pula, situasi yang boleh diwakili oleh fungsi kuadratik, ia boleh ditentukan melalui persamaan atau graf yang terdiri daripada anggaran data terbaik. Kita ambil lah. Eksponen, situasi yang boleh diwakili oleh fungsi eksponen. Model ini sangat biasa dengan kajian peningkatan penduduk. Okey, penduduk lah. Okey. Kemudian pengiraan faedah bank dan pelbagai fenomena fizikal yang lain. Okey, kita tengok satu model linear. Okey, kita tengok masalah dia. Okey. Masalah dia apa? Tengok. Okey. Linear. Okey, dia kata Tengku Maliha ingin menggunakan perkhidmatan pembersihan untuk membersihkan rumah berdasarkan iklan di bawah. Okay, dia kata perkhidmatan pembersihan BOB RM10 setiap lawatan ke rumah, tambahan RM20 sejam. Kemudian pembersihan MAH RM30 lawatan ke rumah, RM15 sejam. So perkhidmatan manakah lebih berbaloi, murah dan berbaloi untuk jangka masa tertentu? Okay, itu persoalan dia. Ini bila maklumat macam ni, kita perlukan satu model matematik. Kita tengok cara nak selesaikan. Yang pertama, kita tengok model matematik kita, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okay, apa kenal pasti dia? Masalah. Kenal pasti masalah dan definisikan masalah. So, syarikat pembersihan ingin menawarkan kos perkhidmatan yang murah dan berbaloi bagi satu jangka masa tertentu. Itu dia punya masalah, definisi dia lah. Kena pasti masalah dia. So nak ni dia definisi masalah dia. Adakah syarikat Bob yang menawarkan kos perkhidmatan lebih murah dan berbaloi maupun syarikat MAH? Itulah soalan dia. So mengenal pasti dan definisi masalah kita dibuat daripada soalan tersebut. Okey, kenal pasti dulu. Okey, dan kita definisikan masalah. So syarikat yang menawarkan perkhidmatan yang murah dan berbaloi. Okey, kita masalah kita nak cari mana yang menawarkan perkhidmatan yang murah dan berbaloi. So masalah dia mana? Sama ada pembersihan Bob ataupun MAH. Kita uraikan balik je. Okey, faham tak ni? Okey, nombor 2, kita buat andaian. Apa andaian kita? Okey, andaian kita adalah syarikat pembersihan Bob menawarkan kos perkhidmatan yang murah berbanding syarikat MAH dari segi lawatan ke rumah. So andaian kita yang pertama, lawatan ke rumah, okey, Bob ni lagi murah berbanding dengan MAH sebab Bob RM10. MAH adalah RM30 setiap lawatan. Itu andaian kita lah. Kemudian syarikat pembersihan MAH menawarkan kos perkhidmatan murah, okey, berbanding Bob dari segi tambahan. So dari segi tambahan pula, okey, andaian kita adalah tambahan, okey, MAH ni lagi murah daripada Bob. Itu andaian kita. Okey, faham tak ni? Mungkin soalan ni nanti bagi umum. Kita buat kajian dapatan ataupun kita buat kita punya pencarian di internet dan sebagainya, kita dapatlah maklumat ni. Alright. Ni dah bantulah. Okey, seterusnya tengok lagi. Kita kenal pasti formula ubah. Okey, formula ubah dia apa? Okey, formula ubah dia adalah masa adalah X, kos perkhidmatan adalah Y. Okey, kos perkhidmatan adalah Y. Okey, ini Y, ini X. X adalah masa, kos perkhidmatan adalah Y. Okey, contoh dia. Seterusnya, kita tengok, kita aplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. So, bila kita nak aplikasikan matematik, kita buat jadual. Okay, ini masa, 0, 1, 2, 3, sebab dia jam kan? Ini masa lah. Okay, kemudian kos perkhidmatan syarikat Bob, Y. Okay, ini kos dia, iaitu RM10 lawatan. 10, okay, tambah sejam. So 10 tambah 20, 30. Tambah 20,
50. Tambah 20 lagi, 70. Okey, itu syarikat mah pula. Okey, sekali datang RM30. Setiap jam 15 minit tambah 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Okey, faham tak tu? Okey, faham tak ni? Boleh tu. Okey, boleh Alright. Kemudian kita lukiskan garis lurus. Plotkanlah. Okey, X, 0, 10. Okey, Bob Bob warna biru. 0, 10. Okey. 1, 30. Okey, teruskan. So kita garis, dapatlah perkhidmatan Bob ni. Okey, kemudian mah pula 0, 15. Garis, dapatlah mah. Okey, boleh tak? Ni start ni kan? Itu sebab saya ajar laju sikit supaya kita buat secara menyeluruh. Boleh ikut tak setakat ni? Boleh. Okey, seterusnya kita tengok kita munikan model aktiviti tersebut. Dalam masalah ini, kita tidak dapat munikan model manakala maklumat yang diberi adalah terhad. Kita boleh munikan lah sebab maklumat dah diberi. Kan? Kalau maklumat tak diberi, kita boleh munikan lagi. Kan? Contoh dia kata, awak pergi dapatkan bincang, cari di internet ataupun tanya sesiapa, dapatkan 2 perkhidmatan pembersihan di rumah. So kita boleh munikan lah. Bila dia dah bagi maklumat, so kita boleh munikan. So kita laporkan dapatan daripada rangka kerja yang dibina, kita jelas tafsiran penyelesaian yang tidak dilaksanakan. Okay, jelas tafsiran penyelesaian yang tidak dilaksanakan. Alright. Mana tadi soalan dia? Hilang pula. Ni Okay, boleh tak ni? Okay, so kita dapat, mana tadi soalan dia hilang? Ni kan? Sorry. Kita dapat. Yang mana tadi hilang pula? Sorry. Ini dah. Ni. Okay, mengenal pasti, ini dah sudah tadi ya, sorry. Kemudian kita dah lukis, alright. Kemudian ni terlebih, sorry. Okay, menentu sah dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Okay, macam mana nak tentu sahkan? Okay, model matematik yang dihasilkan adalah seperti berikut. Okay, so syarikat perumahan Bob, so Y sama dengan 20X tambah 10 lah. Okay, Y sama dengan 20X tambah 10. Okay, bila awak dapat satu garis lurus, awak carilah Y sama dengan MX campur C. Kan, Y sama dengan MX campur C. Cari kecurunan. Okay, dapat 20. So, pintasan dia adalah 10. So, dapatlah Y sama dengan 20X tambah 10. Okay, mah pula, cari kecurunan. Okay, kecurunan dapat 15. C dia 30. So, dapatlah. Okay, boleh ikut? Boleh tak? Boleh tak boleh? Ni dah berkaitan dengan ketaksamaan linear. Okay? Soalan kemungkinan macam tu lah. Okay. Kita combinekan. Model matematik ni dia boleh gabungkan beberapa soalan. Itu sebab kita kena belajar semua daripada form 1 sampai form 5 untuk kita dapatkan satu format yang betul lah. Ni dah melibatkan garis lurus. Garis lurus kita tak ulang kaji lagi kan. Sebab dia garis lurus adalah tingkatan 3. Okay? Itu sebab saya nak saya habiskan silibus cepat dan kita boleh ulang kaji dan kita boleh pergi kepada soalan melibatkan formula matematik yang sebenar. Itu matlamat dia. Tak apa, kita pergi secara detail umum dulu. Okay, kemudian syarikat perkhidmatan manakah menawarkan perkhidmatan lebih murah dan berbaloi? So, kalau X, kalau bilangan jam dia kurang daripada 4, okay, kurang daripada 4, so yang berbaloi adalah warna merah biru ni. Okay, faham tak? Bob lah berbaloi. Kalau X dia sama dengan 4, samalah. Itu dia beri kesimpulan dia lah. Kalau bilangan masa dia lebih daripada 4 jam, so yang berbaloi adalah warna merah ni. Okay, itu dia punya dapatan. Faham tak ni? Faham ke tak faham? Faham. Faham kan? Kenapa saya pergi laju tu tak sebab apa? Sebab ada benda yang awak perlu ulang kaji. Faham tak? Macam P sama dengan R tadi kan? Itu tak jadikan 3. Itu yang kita kena ulang kaji balik. Macam garis lurus. Garis lurus adalah topik tingkatan 3. Itu kita kena ulang kaji balik. Tak apa, saya bagi gambaran tu formula matematik ni. Okey, boleh ikut? Faham tak ni? Faham tak? Bila kita nak buat formula matematik, maksud dia kita kena masterkan, mahirkan tajuk etat 1 sampai etat 5 baru kita boleh buat formula matematik. Okey, konsep awak dah kuat. Ni dah macam band yang 6 lah ni. Kita apa? Kita pergi surface dulu. Okey, mengunikan model matematik ni kita pergi tadi Okey. So kita tak dapat mengunikan model ni memandangkan maklumat dia dah terhad. So laporan daripada rangka kerja yang dibina, jelas tafsiran penyelesaian yang telah dijelaskan. Maksud dia,
dia punya laporan ni lah. Inilah laporan dia. Kan, iaitu ni laporan dia. Okey. Okey, boleh tak? Ni saya stop dulu. Mana ni? Okey, boleh? Sebelum kita pergi yang seterusnya. Okay, kita stop dulu.